Banjir di Ijuk, Selangor pulih sepenuhnya. Dua PPS terakhir masing-masing Sekolah Rendah Agama Ijuk dan Dewan Rafulin ditutup siang tadi. Penduduk terjejas mula melakukan kerja-kerja pembersihan pasca banjir di kediaman masing-masing. Ia dibantu pelbagai pihak termasuk anggota bomba. Alhamdulillah lah, semua pihak bomba tolong kita, askar tolong kita, orang kampung, ketua kampung mungkin tolong juga. Tapi tolong pun 1 hari belum siap lagi, kurang-kurang mau 3 hari. Nak membersihkannya pun kali ni teruk jugalah sebab dia banjir lumpur kan. Kita kena buat 2-3 kali basuh kan dengan bau yang tak best lah kan kita nak ni kan. Kira penat lah juga. Barang-barang pun banyak yang kita kena buang sebab dah tenggelam teruk kan. Okey, dari segi proses pembersihan saya dapati lebih kurang dalam 95% lah rumah-rumah yang mana telah dibersihkan. Ada yang masa-masa membersihkan sendiri bersama ahli keluarga dan sanak saudara. Ada yang dibantu oleh agensi kerajaan dan juga NGO datang ke rumah mereka untuk bersama-sama bergotong royong membersihkan kawasan atau rumah yang dilanda banjir. Baik saudara, Malaysia berada di landasan tepat untuk mencapai status negara maju dan berpendapatan tinggi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ia susulan pengumuman Bank Dunia semalam yang meningkatkan unjuran pertumbuhan ekonomi Malaysia kepada 4.9% untuk tahun ini daripada jangkaan awal sebanyak 4.3% sebelum ini. Jelas beliau kejayaan itu dipacu keberkesanan dasar-dasar yang diperkenalkan kerajaan. Ia termasuk pengukuhan pelaburan dan perdagangan serta kestabilan politik yang berjaya diwujudkan. Nilai ringgit juga menunjukkan prestasi yang memberangsangkan dan pada bulan Julai terlihat ringgit meningkat banyak 2.5% berbanding dengan US dollars. Ini jauh mengatasi prestasi dolar Singapura, baht, rupiah yang hanya mencatatkan peningkatan 1%. Beliau berkata demikian dalam ucapan pada Majlis Perhimpunan Bulan Oktober Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah di Ibu Negara. Tingkat mutu perkhidmatan seiring perkembangan zaman. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil menyarankan semua syarikat penghantaran dan logistik memanfaatkan teknologi seperti kenderaan elektrik EV dan kecerdasan buatan AI dalam operasi mereka. Di pihak kementerian kami berhasrat untuk pastikan bukan hanya dari segi operasi bagi sebuah organisasi seperti Pos Malaysia, MAPAN, yakni sustainable, tapi juga ada perubahan sesuai dengan zaman. Ini bermaksud pelaksanaan penggunaan teknologi seperti electric vehicle dan juga memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan. Dalam ucapan saya ada menyentuh bagaimana 200 EV motosikal EV telah mula digunakan dan juga 143 e-van oleh Pos Malaysia. Ini satu pencapaian yang cukup baik. Pos Malaysia akan menerima 1,112 motosikal elektrik e-bike dan 347 van elektrik e-van secara berkelompok mulai bulan ini hingga Januari tahun depan. Persidangan dan Pameran Antarabangsa Teknologi Hijau dan Produk Eco Malaysia IGEM 2024 membuka tirainya hari ini di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC. Ia menghimpunkan 480 pempamer dari 48 buah negara. Persidangan selama 3 hari hingga 11 Oktober anjuran bersama Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam dengan Malaysian Green Technology and Climate Change Corporation MGTC serta Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA. IGEM 2024 dijangka merekodkan kehadiran 48,000 peserta dengan potensi perniagaan berjumlah 4.8 bilion ringgit. Perasmian IGEM disempurnakan Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Huang Tiong Si bertemakan Race Towards Net Zero Regional Leadership for Climate
Climate Urgency mencerminkan keperluan mendesak untuk mengambil satu tindakan bersama bagi menangani perubahan iklim. Hari pertama persidangan itu turut menyaksikan berlangsungnya persidangan peralihan tenaga bersih Asia yang bakal dirasmikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Ia merupakan acara utama IGEM yang akan disertai menteri, penggubal dasar dan pemimpin sektor swasta untuk membimbing peralihan Asia ke arah tenaga bersih. PDRM tumpaskan 3 sindiket pengedaran dadah berjumlah lebih 24 juta ringgit dalam 3 operasi berasingan di sekitar Lembah Kelang serta Johor pada 5 dan 7 Oktober. Dalam operasi pertama, 5 serbuan dilakukan di Ibu Negara dan Muar Johor. Polis menahan 7 individu, masing-masing 5 lelaki tempatan dan 2 wanita warga Thailand termasuk ketua sindiket berkenaan. Pelbagai jenis dadah dirampas bernilai 5 juta ringgit. Kesemua suspek direman antara 3 hingga 7 hari bermula 6 Oktober. Dalam serbuan kedua, pihaknya menahan 3 individu warga Thailand di sebuah rumah di Kepong dan menjumpai 250 bungkusan dadah. Okey. Jadi yang kes pertama iaitu lebih kurang di siapa tu 125 tong tu, that means kalau setiap tong dah ada 2, that means 250 bungkusan. Dia 250 bungkusan lah, time 2 lah. 125 tong, time 2, 250. Ha? Dan anggaran berat adalah 256 kilogram. Berat untuk sabu lah, saya percaya. Dan dia punya nilai anggaran dia RM 8.2 juta. Dalam satu lagi serbuan, JSJN menahan seorang lelaki tempatan di Taman Perindustrian KIP Kepong dan merampas 350 bungkusan metafetamin dengan anggaran berat 358 kg bernilai 11.4 juta ringgit. Kesemua suspek direman selama 7 hari bermula semalam bagi membantu siasatan. Bekas Timbalan Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Operasi Kuala Lumpur, Asisten Komisioner Aidil Bul Hassan secara rasmi dilantik Ketua Polis Daerah KPD Ceras bermula hari ini. Majlis serah terima tugas jawatan disaksikan Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Rusdi Muhammad Isa di Dewan Serbaguna IPD Ceras pagi tadi. Pelantikan Aidil adalah bagi menggantikan Senior Asisten Komisioner Ravinder Singh Sarban Singh yang kini Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti JPJKK Kuala Lumpur. Ini kali ketiga beliau menjadi Ketua Polis Daerah. Yang pertama di IPD Betong. Kemudian sebelum datang ke sini sebagai Ketua Polis Daerah Pedawan. So ini saya percaya beliau bertugas menjalankan tanggungjawab sebagai Ketua Polis Daerah di Kuala Lumpur ini akan membawa juga banyak kejayaan berdasarkan pada pengalamannya. Dalam perkembangan lain, polis sedang mengesan individu yang menceroboh masuk ke kawasan landasan di antara LRT Pasar Seni dan KL Sentral sehingga menyebabkan gangguan operasi kemarin. Menurut Datuk Rusdi, rakaman CCTV mengenai kejadian itu sudah diperoleh. Kita mintalah kalau orang ramai ada maklumat tentang siapakah individu ni, mungkin kita boleh keluarkan footage ni lah. Kita dalam sehari 2 ni kita keluarkan footage ni. And then kalau ada maklumat, kita menyuruh pada orang ramai untuk tampil untuk memberikan kita maklumat. Pemilik stadium di seluruh negara digesa memanfaatkan geran yang ditawarkan Kementerian Belia dan Sukan KBS untuk menaik taraf padang di venue masing-masing. Timbalan Presiden FAM, Datuk Muhammad Yusof Mahadi berkata, kualiti padang di stadium perlu menepati standard diharapkan. Menurutnya, pasukan yang bertanding dalam Liga Malaysia berusaha meningkatkan kualiti pasukan, namun usaha itu mungkin sedikit terbantut jika keadaan padang kurang baik. Kita harap semua pengendali padang ni akan mengambil inisiatif untuk bersama-sama dengan Persatuan Bola Sepak negeri-negeri ini untuk bekerjasama bagi memastikan peruntukan ni diambil lah ataupun dibuat sesuatu supaya dapat mengambil peruntukan ni ataupun dengan kerajaan negeri, bantuan kerajaan negeri untuk menaikkan taraf padang-padang di setiap negeri.
Saya fikir sekarang masanya kita perlu ambil serius punya pemerhatian terhadap Padang, kerana kita tidak mahu isu-isu perlawanan tertangguh disebabkan oleh keadaan Padang yang tidak sempurna. Terdahulu, isu Padang menjadi topik hangat selepas aksi Liga Super membabitkan Perak FC dan JDT ditangguhkan buat kali kedua berturut-turut ekoran permukaan Padang yang tidak sesuai selepas hujan lebat.